Oke, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita teruskan perbincangan bank soalan untuk bab 5 tingkatan 4 ikatan kimia. Oke, jadual 3 menunjukkan takat lebur keterlarutan dalam pelarut organik dan air dan kekonduksian bagi bahan X dan Y. Jadi kita nampak di sini bahan X dan bahan Y. Takat lebur, keterlarutan, kekonduksian. Jadi untuk X, takat leburnya tinggi dan tidak larut dalam pelarut organik, dia larut dalam air, mengkonduksikan elektrik dalam keadaan leburan. Untuk Y, takat leburnya rendah, larut dalam pelarut organik tetapi tidak larut dalam air, tidak mengkonduksikan elektrik dalam dua-dua keadaan. Jadi kita nampak sini, X ini adalah sebenarnya sebatian ion, Y ini sebatian kovalent. Kita pergi kepada soalannya, berikan maksud ikatan ion. Jadi definisi lagi. Jadi definisi, kita hafallah. Ikatan ion ialah ikatan yang terbentuk melalui pemindahan elektron antara atom logam dan atom bukan logam. E2, ikatan kovalent ialah ikatan yang terbentuk apabila atom-atom bukan logam berkongsi elektron valens untuk mencapai susunan elektron duplet atau oktet yang stabil. Jadi ini adalah definisi yang perlu kamu hafal. B. Bahan X terbentuk daripada unsur kalium dan klorin. Diberi bahawa nombor proton kalium ialah 19, klorin 17. Lukis pembentukan ikatan antara kalium dan klorin. Jadi, apa-apa pun kita mulakan dengan susunan elektron. Kalium 19 nombor protonnya, jadi elektronnya pun 19, maka susunan elektronnya adalah 2881. Manakala klorin 17 proton, maka elektronnya pun 17, susunannya 287. Kita mulakan dengan melukis kalium. Kita lukis dulu dia punya nukleus. Bulatan dan letaklah huruf K. Lepas tu petala pertama ada 2. Lukis kemudian petala kedua, elektronnya ada 8. 2, 4, 6, 8. Kita pergi kepada petala ke 3 pun 8, 2, 4, 6, 8. Petala keempat dia ada 1 elektron. Jadi elektron valens inilah yang akan didermakan. Dia akan menderma kepada klorin. Otomatik bila dia sudah menderma, muncullah rumahnya dan ada cas positif 1 saat dia menderma 1. Ini susunan untuk ion kalium selepas dia menderma 1 elektron valens. Klorin pula, dia ada nukleus, Cl. Lepas tu petala pertama ada 2. Petala pertama, petala kedua, petala ketiga kita letak elektronnya 2. Petala kedua 8, petala ketiga ada 7. Jadi dia terima tadi 1 elektron valens daripada kalium. Maka bila dia sudah terima, dia pun ada rumahnya dan ada cas negatif. Sebab dia terima 1 elektron valens. Jadi inilah lukisan pembentukan ikatan antara kalium dan klorin. Terus lukis yang sudah siap, tidak perlu lukis sebelum dan selepas. Lukis yang sudah diorang menderma dan menerima. Terangkan bagaimana pembentukan ikatan di B1. Jadi tadi adalah ikatan ion. Jadi kalau ikatan ion, tips yang selalu cikgu bagi adalah saya, emak dan teman esok freestyle. SI merujuk kepada susunan elektron. Jadi kita pun tulislah susunan elektron atom. Pastikan ada atom. Kamu sebut sini. Lepas tu susunan elektron atom kalium ialah 2881, manakala atom klorin ialah 287. D adalah derma. Siapa yang akan menderma? Si kalium.
Okey, atom kalium menderma 1 elektron valence untuk mencapai susunan elektron oktet membentuk ion kalium. Okey, T adalah terima. Siapa yang terima? Atom klorin menerima 1 elektron valence untuk mencapai susunan elektron oktet untuk membentuk Cl-. Okey, sebab dia oktet tu maksudnya 8. Jadi sebut oktet, sebut 20. Okey, oktet. Okey, selepas itu T itu apa? Daya tarikan elektrostatik yang kuat terbentuk antara K+ dan Cl-. Okey, Fs itu apa? Formula sebatian. Okey, jadi ikatan ion terbentuk dengan formula sebatian KCl. Jadi ini adalah step. Okey, kita perlukan 3 markah saja. Tapi kalau kamu tulis 5, okeylah nanti Muhammad Ustaz cari bagi markah. Okey, jadi kalau pembentukan ikatan kovalen pun hampir sama, okey. Susunan elektron mula-mula, lepas tu di sini yang kita berbeza, di mana di sini kita akan tulis berapa dia sumbang untuk berkongsi. Okey, ini atom pertama sumbang berapa, ini atom kedua sumbang berapa membentuk susunan elektron oktet ataupun duplet. Okey, lepas tu yang di bawah ni tidak ada tarikan elektrostatik terus kepada formula sebatian. Okey, cuma kamu tulislah dia terbentuk ikatan kovalen ganda 1K, ganda 2K, ikatan kovalen tunggal, ganda 2 ataupun ganda 3. Okey, bukan ganda 1, ikatan kovalen tunggal. Okey, jadi ini adalah penerangan untuk pembentukan ikatan ion. Okey, C. Nyatakan 4 perbandingan sifat-sifat fizik bagi sebatian ion dan sebatian kovalen. Jadi ini pun antara soalan yang famous. Okey. Jadi perbezaannya sebatian ion takat leburnya tinggi. Okey, kalau dia tanya kenapa? Kerana dia ada daya tarikan elektrostatik yang kuat antara ion. Tapi untuk jawapan ini tidak perlu terangkan, kamu cuma nyatakan saja. Okey. Lepas tu sebatian kovalen takat leburnya rendah. Kenapa? Sebab dia ada daya tarikan van der Waals yang lemah antara molekul. Okey. Jadi ingat sebatian ion antara ion, sebatian kovalen antara molekul. Okey, keterlarutan dalam pelarut organik. Sebatian ion dia tidak larut, sebatian kovalen dia larut, tapi sebaliknya dalam air. Okey, untuk sebatian ion dia larut, kovalen tidak larut dalam air. Okey, kekonduksian maksudnya bolehkah dia mengkonduksikan elektrik? Okey, untuk sebatian ion boleh dalam keadaan leburan dan aqueous sahaja. Okey, manakala sebatian kovalen tidak boleh dalam semua keadaan. Okey, untuk ketiga-tiga perbandingan ini, keterlarutan dengan kekonduksian ini, okey, kalau dia tanya sebab, kamu tulis yang paling simple saja. Okey, kalau kamu tidak tahulah penerangan yang lain, yang paling simple kamu boleh tulis adalah kenapa dia tidak larut dalam organik, kenapa larut dalam air, kenapa dia boleh mengkonduksi elektrik. Satu set kamu tulis paling simple kamu ingat, terdapat ion-ion bebas bergerak. Okey, manakala kovalen sebaliknya lah. Okey, kenapa dia tidak larut dalam air, kenapa dia tidak boleh mengkonduksikan elektrik? Satu sebabnya yang paling simple kamu boleh tulis, tiada ion-ion bebas bergerak. Okey, itu jawapan yang paling simple yang kamu boleh tulis kalau kenapa begini. Okey, jadi selesai sudah perbincangan bab 5 tingkatan 4. Okey, boleh cari di playlist apa-apa video yang perlu kamu berminat. Okey, dan jangan lupa tekan subscribe. Terima kasih.